Okey, hari ni kita nak tahu topik yang kedua. Selepas tahu dah ciri makanan yang rosak, kita nak tahu kenapa makanan tu boleh rosak. Apa sebab makanan rosak? Siapa boleh jawab? Punca dia rosak. Punca makanan tu basi. Tarikh luput. Okey, tarikh luput tidak lagi menjawab soalan. Tarikh luput tu ialah dia nak bagi tahu makanan tu tahan sampai bila. Tapi apa yang menyebabkan dia tak tahan? Apa yang menyebabkan makanan tu jadi berbau, jadi busuk, jadi berkulat? Apa dia, Raja? Tindakan bahan pengawet. Kuat sikit, Raja, jawab. Apa? Tindakan bahan pengawet yang menyebabkan dia rosak. Okey, kalau itu jawapan awak dah salah konsep lah. Awak dah salah konsep. Sebab bahan pengawet yang digunakan dalam makanan bukan nak bagi dia rosak. Sebenarnya kita letak bahan pengawet dalam makanan tu sebenarnya kita nak bagi dia tahan lama supaya dia tidak rosak. Okey, makanan yang mudah rosak ni selalunya makanan yang fresh, yang kita tak buat apa-apa kat dia. Contoh, awak beli ikan, awak letak dalam sinki, awak terlupa nak letak dalam peti ais. Lebih kurang dalam 5 hingga 6 jam tu saya rasa ikan tu dah jadi lain. Awak rasa jadi macam mana ikan tu? Ikan tak masukkan dalam peti atau tak diletakkan ais, busuk. Apa jadi dengan dia? Dia busuk, dia berbau, dia lembek. Okey, dia jadi macam ciri-ciri yang awak bagi tahu semalam. Okey, jadi hari ni kita nak tahu punca dia boleh rosak. Kenapa dia tak tahan lama? Okey. Memang tak ada idea semua ni. Sedangkan cikgu dah ajar dah tajuk masa tajuk 3 kita. Tajuk pertama masa kita belajar sains tahun 6. Siapa ingat? Mikroorganisma. Ya, pandai Kaisara. Mikroorganisma. Masa tu lagi cikgu dah cakap ada kaitan dengan tajuk yang kita nak belajar bab ni, pengawetan. Okey? Mikroorganisma ni sangat sinonim lah dengan makanan kita. Makanan kita ni basi adalah disebabkan tindakan mikroorganisma dia yang buat. Sebab masa kita belajar tajuk mikroorganisma, kita belajar kan macam mana mikroorganisma tu hidup. Dia apa faktor yang menyebabkan mikroorganisma ni boleh bertumbuh. Ada 5. SUKAN. Ingat? SUKAN. S apa? Suhu. Suhu, bagus. Online pula? U? Mikroorganisma nak hidup perlukan? Udara. U? Udara, bagus. Orang lain pula? SUK, K. Mikroorganisma perlukan apa yang sesuai? Okey, tak ingat K. A. Mikroorganisma perlukan? Air. Air, yes, bagus. Siapa dia tahu nama Siti ni? Naik Siti ni siapa dia? Siapa jawab? Yang guna nama Siti ni siapa? Cikgu nak tanya. Nukleus. Apa? Nukleus. Okey. A adalah air dan last N. Nukleus. N. Nutrien. Bagus. Okey. K tadi awak lupa iaitu keasidan. Keasidan yang sesuai. Maksudnya mikroorganisma akan hidup pada tempat yang tidak terlalu berasid dan juga tidak terlalu berakali. Dia suka neutral macam sekarang ni. Neutral. Keasidan lah dia panggil. SUK. K yang awak lupa tadi. Keasidan. Jadi 5 faktor ni kalau mikroorganisma dapat, dia akan senanglah, dia akan membiak dengan sihat. Maksudnya dia akan dapat hidup bila dia dapat 5 ni, keperluan dia ni.
Keperluan dari segi air yang banyak ataupun suhu yang betul, udara dapat, keasidan dia pun okey dan nutrien lagi kita bagi kat dia, dia memang dapat hidup. Jadi makanan yang kita nak belajar dalam tajuk pengawetan ni, kenapa dia rosak adalah disebabkan mikroorganisma. Kenapa? Sebab dia dapat 5 benda ni. Contoh ikan tadi yang cikgu bagi tu kan, bagi contoh tu, ikan tu berada di luar ataupun di luar daripada peti ais. Di suhu bilik lah maksudnya, kat dapur macam biasa dalam sinki. Alah air pula tu sinki kan. Jadi sumber yang ada di sekeliling ikan tu menyebabkan mikroorganisma boleh hidup. Mikroorganisma ni adalah organisma yang sangat halus, tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Jadi kita tak nampak pun dia mari mana. Rupanya dia membiak sendiri di ikan tu dan menyebabkan ikan tu menjadi rosak. So, poin utama yang kita dapat hari ni ialah makanan rosak adalah disebabkan tindakan mikroorganisma. Cikgu share screen sikit. Tu pun cikgu nak share ni saja buku teks dia. Awak tengok buku teks selepas tajuk semalam tu. Dialog antara pakcik kebun ni. Pakcik tanam buah mangga. Tiba-tiba dia ada ribut. Bila ribut, buah mangga dia tu macam tak sempat nak masak lagi. Dah luruh. Ribut pula pokok dia. Habis jatuh ke buah dia. So, anak dia ke yang tanya macam mana, bukan. Tanya pak, macam mana nak kita nak selamatkan buah tu. Kalau kita biar je lama-lama dia akan rosak kan. Tu jangan bimbang Pak Ali, kita masih boleh menyelamatkan buah-buah ini. Menyelamatkan maksudnya kita nak bagi dia tahan lama sebenarnya. So dia ada cara dia. Sebab kalau dia tak buat apa-apa, buah tu akan rosak lah. Rosak disebabkan tindakan mikroorganisma. Buah tu buruk. Oh ya betul. Yang tekan tu tadi. Tukuk tepi dia, tukuk. Lagi dulu. Nanti cuba air kat dalam. Buat air dalam biasa tu. Ada ais ada. Okey. Sekejap. Cikgu nak buka speaker ni. Okey, dengar suara cikgu? Dengar tak? Dengar. Ya, cikgu tutup. Dengar. Dengar. Okey. Dengar. Terima kasih. Okey. Mana? Okey. Okey, jadi budak perempuan ni dia bagi cadangan. Dia kata ada cara nak menyelamatkan. Maksudnya dia sedang melakukan satu perkara yang dipanggil pengawetan. Okey, dia sedang bagi cara nak awet buah tu. Bila kita awet sesuatu makanan, sepatutnya makanan tu akan lebih tahan lama. Bukan jadi lagi cepat rosak. Okey, Raja jangan salah konsep. Awet tu, bahan awet yang kita letak dalam makanan tu sebenarnya kita nak bagi dia lama sikit. Nak bagi dia jangka hayat dia lama. Gigi. Akan buka sekali sekejap. Okey. Apa maksud pengawetan? Mana ya? Ada dalam dialog ni. Ada pemprosesan makanan. Okey. Pengawetan makanan tu apa benda? Pengawetan makanan ialah kaedah pemprosesan makanan. Dia untuk proses makanannya. Okey. Kenapa angkat tangan? Nak tanya apa? Okey. Rupanya pengawetan ni adalah satu kaedah, cara. Okey, pengawetan ialah satu proses. Dia proses lah sebab kita nak buat dia. Pertama buat macam mana, kedua buat macam mana. Sebab tu dia panggil proses. Okey, kaedah
nak proses makanan supaya apa? Terus dia bagi tahu tujuan dalam maksud dia Terus ada tujuan. Untuk apa? Untuk menghalang. Halang tu maksudnya nak matikan terus. Nak matikan terus mikroorganisme. Tak nak mikroorganisme ada dekat makanan tu. Halang. Ataupun ada juga kaedah walaupun kita dah awet dia, satu masa yang panjang, lama-lama makanan tu akan rosak juga. Okay? Kakak bawa seluar kat Alik sekali. Dia tak dapat. Dah. Okay. Sebab itu dia guna menghalang pun dia guna. Lepas tu dia guna juga perkataan melambatkan. Melambatkan kerana satu masa nanti mungkin makanan tu akan rosak juga. Kan sebab itulah tadi Wafa cakap ada tarikh luput. Dia dah lama dah tapi dia masih ada satu tahap yang tak boleh makan dah juga. Dia panggil melambatkan proses hidup mikroorganisme. Sebab mikroorganisme ni dia ada di mana-mana sahaja. Tidak spesiesnya di makanan. Kan? Virus pun mikroorganisme. Yang sekarang ini sangat aktif bergerak dari satu orang kepada satu orang. Salah satu contoh mikroorganisme. Virus ni sangat halus lah. Ciri virus paling halus antara semua mikroorganisme. Kedua ialah bakteria. Bakteria pun ada di mana-mana sahaja. Bahkan di telefon awak sekarang yang awak tengah guna ni pun mungkin ada bakteria. Okay. Jadi cuma bakteria tu mungkin membahaya dengan tidak membahayakan je. Okay, jadi makanan ni pun sangat terdedah dengan mikroorganisme. Yang paling utama bakteria lah. Bakteria lah yang banyak kat makanan ni. Virus pun ada. Okay, kulat pun ada. Kulat, contoh apa kulat? Di bawah kumpulan mana kulat? Fungi. Apa dia Wafa? Fungi. Fungi. Fungi atau fungi ya. Fungi. Awak ni ingat lagi ke tak 5 kumpulan mikroorganisme? Yang cikgu sebut tadi virus, bakteria. Okey, Wafa cakap fungi. Boleh sebut fungi lagi. 2 lagi siapa ingat? Alga. Satu lagi. Rania cakap alga, satu lagi. Protozoa. Yes, protozoa. Yang lain senyap je, lupa dah tajuk mula-mula kita belajar dulu. Dalam kelas ni kita belajar bersemuka saya ingat. Okay, protozoa. Protozoa ni adalah mikroorganisme yang banyak tinggal di dalam tempat berair. Contohnya longkang, kolam. Okay, protozoa. 5 ni kena tahu. Kumpulan ni baru kumpulan. Belum contoh dia di bawah-bawah kecil tu. Contoh virus, COVID-19 tu contoh dia. Ada banyak lagi virus. H1N1, HIV tu virus. Contoh dia. Yang kumpulan besar ni, cikgu tak minta awak ingat contoh. Kumpulan besar yang 5 ni kena ingat. Apa dia Raja? Okey, kita kembali kepada pengawetan. Ingatlah maksud dia ialah satu kaedah proses makanan. Pengawetan ni kita macam fokus kepada makanan je. Tapi sebenarnya ada je teknologi pengawetan yang bukan dalam makanan. Contohnya kalau awak baca lebih dalam lagi, pengawetan ni merupakan teknologi, konsep dia sama untuk kita nak bagi rupa dia tahan lama. Contoh kita boleh juga awet binatang. Binatang. Okay, binatang yang dah mati, kita tak nak dia reput. Sebab benda hidup bila dia mati, dia akan mengalami proses pereputan. Bila dia reput, dia jadi macam, dia terurai jadi di tanah balik. Dia macam nutrien masuk jadi nutrien di dalam tanah. Kalau kita tak buat apa-apa. Tapi kalau kita nak bagi tahan lama, kita perlu awet dia. Even mayat manusia pun boleh diawet. Okay. Tapi dia ada cara lah, ada bahan-bahan untuk kita masukkan yang Raja sebut tadi tu, bahan awet. Tapi dalam tahun 6 ni kita proses makanan je lah untuk diawet. So, bila kita awet, salah satu kebaikan dia, makanan itu akan tahan lebih lama dari asal. Ya, lebih lama daripada kita tak buat apa-apa. Okey. Itu pertama. Yang kedua, macam mana nak awet ni? Bagaimana kaedah tu berlaku?
Dia ada pelbagai kaedah. Dia ada banyak kaedah awet. Bahkan bila awak beli ikan tadi, saya nak guna contoh ikan ya. Ikan yang kita beli tadi, kita terus masukkan dalam peti, freezer yang atas tu kan. Yang tempat beku tu. Awak masukkan dia. Awak basuh-basuh dulu, dah siang-siang masuk dalam bekas balik. Pun masuk dalam freezer atas tu. Itu satu contoh kaedah pengawetan. Okey. Contoh yang paling kita selalu buat, ni dia. Penyejuk, bekuan dan pendinginan. Tak payah buat apa-apa pun. Rupanya kita perlu ada peti ais sahaja. Jadi bila kaedah tu awak masukkan makanan awak di dalam peti ais, di bahagian bawah ni, beli sayur, beli buah, awak masuk bawah ni, kita panggil kaedah dia dingin. Nak beza dia dingin ni macam bukan beku. Dia tinggi sikit suhu dia daripada beku. Okay, kalau beku mungkin 0 darjah Celsius hingga lebih kurang 5-6 darjah Celsius ke kan. Yang kat atas ni dia panggil penyejuk bekuan. Dia ada perkataan beku lah. Peti ais awak ni sudah menyebabkan makanan awak mengalami 2 proses. Pertama penyejuk bekuan, kedua pendinginan. Dah ada 2 kaedah pengawetan kat sini. So yang paling simple lah, yang kita tak perlu buat apa-apa. Kita hanya ambil makanan tu letak dalam tu. So makanan tu, apa yang kita buat itu kita sedang nak bagi makanan tu tahan lebih Lama. Okey, bagus. Pandai. Cikgu suka bagi contoh ni yang pertama sebab ini memang kita buat. Semua orang buat benda ni. So kita dah tahu, dah dapat 2 dah kaedah pengawetan kat sini. Okey, kita pergi yang lain-lain lagi yang mana tak ada, bukannya baru pun bagi awak. Benda ni biasa sahaja, cuma dia masukkan je dalam silibus tajuk pengawetan. Nanti kita kira ada berapa kaedah pengawetan. Okay, yang pertama dia letak pendidihan. Pendidihan ni dengan kata mudahnya masak. Okay, makanan tu dimasak, diberikan haba, diberikan api. Kenapa? Haba yang tinggi. Okay, yang semua kaedah ni kita akan kaitkan dengan 5 faktor tadi ya. Kenapa kait dengan 5 faktor? Bila kita tak nak mikroorganisma hidup, kita jangan bagi 5 faktor ni. Kita kena buang 5 faktor ni. Kita kena sekat 5 faktor ni. Okey, jadi dalam antara semua kaedah pengawetan ni, mesti ada mana-mana faktor yang dia sekat. Contoh pendidihan ni yang paling nampak faktor dia ialah Suhu. Sebab dia bagi haba yang tinggi. Sebab kita dah kaji, mikroorganisma ni rupa-rupanya tak boleh hidup dengan suhu yang tinggi. Seolah-olah bila suhu yang tinggi dia mati. Kita bunuh dia. Contohnya macam itulah kefahaman dia. Tapi benda ni dia tak boleh nak membiak. Dia tak boleh nak bertumbuh. Dia tak boleh nak bernafas bila suhu tu tinggi. Kita lah macam kita kalau kena api terbakar. Matilah kan. So sama jugalah dengan mikroorganisma pun benda hidup macam kita juga. So pendidihan merupakan satu kaedah pengawetan yang di mana bila kita masak makanan tu, kita didih makanan tu, dia akan tahan lebih lama dan dia akan lebih sihat sebenarnya sebab kita dah singkirkan mikroorganisma. Sebab tu reason utama kenapa manusia makan makanan yang dimasak adalah inilah, sebab mikroorganisma. Macam kita nak buang mikroorganisma. Okay, pendidihan nombor 1. Nombor 2 dalam buku teks ni dia letak penjerukan. Jeruk. Semua biasa makan jeruk. Pernah. Jeruk pau tu kan. Jeruk apa lagi selalu orang buat? Buah apa lagi? Banyak kan sini orang buat jeruk. Kadang-kadang kalau dulu tak COVID, tepi-tepi jalan ada jual berjeruk. Dalam balang tu kan. Dekat jalan nak pergi jeli tu banyak. Cikgu tengok jual jeruk. Dia jeruk tu hari ni dia jual, esok Jeruk Pak Ali. Seminggu 2 minggu dia jual lagi. Bukan dia jual yang baru pun. Yang tu juga. Duk macet. Atas tu. Itu sejarah. Okey. Maksudnya jeruk tu walaupun buah tu lama dah dia gugur daripada pokok.
Tapi bila dia melalui proses penjerukan, dia tahan lama. Kalau awak rasa awak faktor apa yang dia sekat kat sini? Jeruk ni rasa macam mana? Manis ke? Masam ke? Keasidan. Dia lebih Masam. kepada masam. Tapi dia masuk juga gula dan kita akan rasa manis dia. Masam manis jeruk kan selalunya. Tapi kalau buah tu masam, selalunya dia ke arah masam lah. Okey, masam ni selalunya dikaitkan dengan keasidan yang macam mana? Asid ke alkali? Jelima ni. Jelima ni. Yang lain bunyi lah sama. Tak dengar bunyi pun. Naufal? Masam ialah bahan Berasid. Masam asid. Cuka masam asid. Limau masam asid. Asid yang rendah lah. Kalau semua tu kita boleh makan, dia asid yang rendah. Tapi dia masih lagi berasid. Selalunya sifat asid ni masam. Jadi jeruk ni sebenarnya kita telah menyebabkan persekitaran buah itu menjadi berasid. Tadi kita kata mikroorganisma kalau nak hidup kena neutral. So bila dia berasid, tak bolehlah dia nak hidup. So faktor yang dia sekat ialah keasidan. Yang K tadi, K. Yang tengah-tengah tadi, K. Okey. Gula pula. Gula pun gula yang terlalu banyak lah dia bubuh tu kan. Larutan gula dan garam. Ya, ada angkat tangan nak tanya soalan ke? Muklis? Okey, kedua penjerukan. Ketiga dalam buku teks awak, pembungkusan vakum. Nampak macam benda baru tapi sebenarnya awak dah biasa tengok. Kalau awak pergi pasar raya, ada makanan-makanan yang dibungkus dalam plastik yang macam ni, melekat macam ni. Ni biasa tengok kan? Sausage. Kenapa dia perlu lekat plastik tu? Dia tak bungkus macam bungkus biasa keropok tu. Apa fungsi dia? Dia nak buat apa kat sini? Dia sedang buat apa di sini? Plastik, apa fungsi Membuang plastik? udara. Yes, udara telah disingkirkan. Udara tak ada, saya pangkah situ. Tiada udara. Tadi sukan. Ni faktor udara telah disingkirkan. So mikroorganisma tak boleh nak hidup. Okay. Merupakan proses mengeluarkan semua udara dari bekas dan pembungkus makanan. Sebelum dia seal tu, dia tutup seal tu, dia buang dulu udara. Dia ada mesin dia sebenarnya, tapi kita boleh buat kat rumah. Walaupun tak ada mesin. Kalau cikgu ada masa, cikgu akan buat demo, awak boleh buat kat rumah. Dia ada benda lain yang kita perlukan untuk kita nak keluarkan udara semua ni. Kalau kat kilang mungkin dia guna mesin dia sedut udara semua tu. Tapi kalau kat rumah kita boleh buat juga. Ketiadaan udara menyebabkan bakteria tidak boleh bertumbuh. Nampak? Okey. Ni nombor 3, nombor 4. Pengeringan. Siapa suka makan ikan kering? Nasi dengan ikan kering. Sekali-sekali sedap kan? Sedap. Masih panas-panas. Rupa-rupanya ikan kering tu, ikan tu sebelum dia kering, dia basah dulu. Dia fresh dulu ikan tu. Tapi kalau dia fresh, mungkin awak tak boleh makan dah dalam masa jangka sebulan, 2 bulan awak tak boleh makan dah ikan tu. Sebab tidak mengalami proses pengawetan. Apabila dia awet dalam proses menggunakan kaedah pengeringan, dia keringkan dulu, dia comor garam, adalah teknik-teknik dia, langkah-langkah dia. Kita boleh makan dia. Walaupun ikan tu ditangkap 3 bulan yang lama, 3 bulan yang lalu. Kita makan dia. Tak fresh dah ikan tu. Tapi tak memudaratkan pun, perut kita tak sakit pun. Sebab tiada mikroorganisma, bakteria kat ikan tu. Sebab dia telah mengalami kaedah pengawetan yang dinama pengeringan. Kering. Maksudnya apa yang berlaku kat ikan tu? Ikan tu sedang kita kering baju, maksudnya baju kita daripada basah kepada kering, maksudnya apa yang hilang?
Air. Air tu telah disingkirkan. Air tu telah dibuang dari perut dia. Ikan kan berair. So bila kita jemur dia, bubuh garam, apa semua dia boleh kering. Dia hilang air kat badan dia tu. So yang ini adalah faktor SUKA tadi. A. Dia buang air dalam makanan tu menyebabkan mikroorganisma tak boleh hidup. Contoh-contoh dia seperti ikan kering, asam gelugur. Kenal asam gelugur? Kenal. Setengah kita kat sini panggil asam Rumah gelugur. saya banyak. Asam keping. Dia saya tempat cikgu. Cikgu panggil asam keping. Kat sini panggil asam keping juga. Saya logo. Semua jangan. Orang buat dalam bulan kan. Saya masih yang bodoh. Okey, proses ni dia sebenarnya daripada benda apa ni awak sebelum dia jadi asam keping? Dia buah. Dia buah. Logo. Yes. Itu ada yang tahu. Buah. Oh, Ini buah. Masam tu. Kita jemur dia, kita bubuh garam, rendam air garam, jemur lagi. Raja tutup mic kalau tak cakap. Okey, ni bihun ni, mihun kering. Mihun ni daripada apa? Sebelum kita masak dia dah kering dari kat kedai tu, rupanya dia mengalami proses pengeringan dulu. Tapi bila kita nak masak dia, kita rendam balik dia jadi basah. Bila masa basah tu kita kena terus masak lah. Kita tak boleh biar dah dia. Sebab dia tengah ada air kat tu. Maksudnya konsep makanan rosak ni rupanya dia tak boleh banyak air, tak boleh ada air kat makanan tu. Sebab air ni memang keperluan asas benda hidup. Air dan udara. Penting sekali. Okey. Seterusnya tadi kita dah pergi nombor 4. So ni nombor 5. Penyejuk bekuan dan pendinginan. Ni mesin yang untuk vacuum ni. Yang ditunjuk yang saya cakap tadi tu. Tapi kalau kita nak buat kat rumah, tak payah ada mesin ni pun boleh buat. Nanti cikgu tunjuk cara-cara dia. Ni nombor 5, nombor 6. Telur masin. Dia panggil pemasinan. Okay, dia guna masin, dia guna apa benda yang masin? Garam lah. Garam yo gendeng air. Semadam. Dia comor garam dekat ikan ni. Dia jadi ikan masin. Tadi dia kering, dia lebih kepada kering. Guna cahaya matahari dia panggil ikan kering. Yang ni dia garam tu. Ikan ni dia macam lembak-lembak juga tapi garam yang banyak dalam dia tu menyebabkan mikroorganisma tak boleh hidup juga. Okey. Awak rasa-rasa ni faktor apa? Ni faktor apa? Ayat dia menyingkirkan kelembapan. Lembap selalunya dikaitkan dengan Air. air juga. Okey? Walaupun nampak berair tapi sebenarnya air tu telah disingkirkan oleh garam tadi. Garam ni dia sebenarnya kalau awak baca, awak google betul-betul, garam ni dia ada salah satu elemen utama dalam pengawetan lah. Sebab dia ada power untuk kita untuk bertindak dengan air, garam ni. Contoh lah, kalau siapa ada pengalaman kena lintah kat badan. Lintah ni kalau awak bakar dia ke, awak bunuh dia, cucuk ke, dia tak mati. Macam mana lagi? Dia kena letak garam. Cuma garam kat dia. Dia akan mengelupur tu. Jadi tindakan garam dengan badan lintah yang lembap tu, yang kulit lembap tu, dia ada satu tindakan yang menyebabkan macam seolah-olah dia tarik air daripada lintah tu. The power of garam. Okay. Tu tinggi lagi lah kalau kita nak kaji lah. Okey, pengetinan nombor 7, pengetinan dan pembotolan. Ini pun memanglah kita tak buat tapi kita biasa dengan makanan-makanan dalam tin dan dalam botol ni. Bila kita pergi kedai, beli sardin, apa lagi yang dalam tin. Lah ni macam-macam makanan dalam tin. Beli ikut Shopee je boleh. Kari kambing lah. Betul tak? Kari ayam, semua dah dibubuh dalam tin. Padahal kambing tu, ayam tu dah disembelih lama dah. Sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu dah.
Kenapa kakak? Kakak buat kan? Tekan lama-lama sikit. Okey. Pengetinan dan pembotolan pun merupakan satu kaedah awet makanan. Nak bagi lama lah, nak bagi tahan lama. Masa ni lah dia akan guna tarikh luput tadi. Sebab dia ada juga lama-lama rosak juga. Dia akan boleh berkulat juga. Okey, apa faktor yang disingkirkan di sini? Bila dia masuk dalam tin, dia akan buang. Apa tak boleh masuk? Udara. Udara tak boleh masuk. Tapi sebelum tu, dia ada dua kat sini. Sebelum kari daging ataupun sardin apa semua tu dia masuk dalam tin, sebenarnya dia telah didihkan dulu. Dia matikan bakteria tu awal-awal. Jadi ada juga faktor suhu. Pengetilan dan pembotolan ni suhu dengan udara. Jadi dah memang dia lama dah tahan. Seterusnya nombor 8, pempasturan. Okey, mungkin yang inilah paling nampak baru sikit kat awak perkataan ni. Pasture. Pempasturan. Ingat ejaan dia? P-E-U-R-A-N. Pempasturan. Ini selalunya dikaitkan dengan benda-benda bersusu lah. Tenusu. Okey. Kejap lagi awak akan pergi lebih detail tentang pastur ni. Dia ada huraian dia. Okey, penlilinan. Cikgu nak laju sikit. Sebab cikgu nak masukkan tahun 5 pula. Nombor 9. Lilin. Okey, macam mana ciri lilin? Lilin ni dia licin kan? Dia licin, lagi dia bila kena air dia jadi macam mana? Kalis air. Kalis air, bagus. Dia tidak menyerap air. Dia macam ada satu selaput. Okey? Dia ada satu lapisan macam licin di atas makanan tu. Jadi dia akan menyekat air masuk, satu. Dan dia juga sama menyekat udara masuk. Sebab dia macam selaput lah, selaput. Kebanyakan yang menggunakan kaedah ini ialah buah-buah. Jadi awak dapat satu ilmu kat sini. Kalau awak beli buah kat pasar raya, bukan kat beli kat tepi jalan yang macam orang jual fresh dari dusun tu, dia tak sempat buat awet. Selalunya kat pasar raya ni, dia akan awet dulu. Cara dia penlilinan. Dia akan letakkan selaput lilin. Jadi bila kita beli, kalau boleh awak kena basuh betul-betul. Sehingga lapisan lilin tu tanggal. Lilin tu lah yang dikatakan bahan awet. Selalunya bahan awet ni dia tak sihat sangat untuk badan, tapi bukanlah maksudnya dia membahayakan. Kalau kita selalu masuk bahan awet dalam badan kita, mungkin dalam jangka masa panjang memudaratkanlah kesihatan kita. Sebab tu kita disarankan makan makanan yang fresh daripada makanan yang diawet. Tapi awet ni bukanlah satu kaedah kita kata tak baik apa semua, tak juga. Tapi kena berpada-pada. Fresh pun kena makan, yang diawet pun boleh je. Okey, lilin ni dia banyak di buah dan juga yang selalu orang bagi tahu Maggi tu. Tahu Maggi? Bila kita masak Maggi, Maggi kita tu sebelum awak masak, dia kering. Tapi kering dia tu sebenarnya dia ada selaput lilin. Jadi bila awak panaskan Maggi tu, sebelum awak masuk perencah, saya sarankan awak tapis dulu air tu. Buang dulu air yang pertama. Nak makan Air baru. Yes, buat air baru yang kedua. Cik, kalau kita tak suka air baru, tak ada brand. Brand yang mogok. Belum, tak ada. Okey lah ni tak. Terada itu. Okey, itu lilin lah, lilin. Tapi kaedah tu diperlukan untuk menyebabkan dia tahan lama lah sebab dia nak singkirkan udara dan juga air. So dia nampak buah tu macam segar saja. Dia tak lembek lah. Ni nampak segar. Dia sedang elakkan udara dan air juga kat sini. Okey, salai. 10, salai. Penyalaian. Daging salai, pernah makan daging salai? Pernah. Mengeringkan. So bila mengeringkan air cikgu nak minta awak kena pasti faktor yang dia singkirkan. Air lah. Cara dia asap tu kan panas. Okey, asap tu akan menyebabkan makanan tu kering. Air dia
tubik air dia. Okay, ni pastur. Yang dia terangkan macam mana kaedah pastur ni. Yang atas ni pembotolan dan pengetinan. Kalau dia bawa awak pergi kilang lah, macam mana dia ni awak boleh baca. Okay, yang ini kaedah pastur, macam mana susu ni boleh terjadi daripada kita perah daripada lembu, macam mana boleh tahan lama macam ni. Rupanya dia mengalami proses ni, dipanggil perpasturan. Okay. Ni contoh ikan salai, pisang salai, daging salai. Okay, kadang-kadang penyalaian ni pun dia setengah buku dia panggil asap, pengasapan. Sama je kaedah dia, pengasapan. Asap Okey, jadi ada berapa yang kita belajar kaedah pengawitan ni? Berapa ni? Last sekali. 10. Okey, ataupun kadang-kadang dia boleh jadi 11 kalau awak pecah dua yang ni. Penyejuk bekuan 1, pendinginan 1. Awak pecah 2, dia boleh jadi 11. Setengah buku rujukan dia akan pecah 2. Tapi buku teks dia gabung. Bila dia gabung kita nampak macam 10 kaedah lah. 10 kaedah. Yang ini apa? Apa dia punya faktor yang disingkirkan untuk penyejuk bekuan dan pendinginan? Suhu lah. Dia bagi suhu yang terlalu rendah. Sejuk sangat. Tak boleh juga hidup. Mikroorganisma tak boleh sejuk sangat, tak boleh panas sangat. Dia kena tengah-tengah. So ni sejuk sangat berlawanan dengan yang pendidihan. Ni panas sangat. Okay. Jadi hari ini kita belajar pertama bagaimana makanan itu rosak. Kenapa makanan itu rosak? Tindakan mikroorganisma. Kedua, 10 kaedah Pengawetan. 10 kaedah pengawitan. Ketiga ialah dalam 10 kaedah ni apa faktor yang disingkirkan. Faktor mikroorganisma hidup tu dia singkir apa. Bukan tahu kaedah sahaja. Kena tahu faktor yang kaedah itu dapat singkirkan faktor yang mana. Dia tak boleh nak semua. Dalam satu kaedah tu dia tak dapat singkirkan semua. Salah satu ataupun dua. So awak kena tahu tu kalau pendidihan, suhu, rupa-rupanya mikroorganisma tak boleh hidup pada suhu yang tinggi. Okey, kalau disebut penjerukan, penjerukan adalah kaitan dengan keasidan. Boleh tak macam tu? Boleh tak kalau cikgu nak bagi latihan tentang kaedah pengawitan yang cikgu sebut hari ni sahaja? Sekejap lagi. Boleh. Okey, sebenarnya dekat Padlet awak, kat sini awak upload gambar tau. Macam saya tunjuk yang dalam grup tu, Muaz, dia type dalam tu terus. Okay, hari ni cikgu nak awak pun buat yang sama, buka Padlet, ambil, awak type sahaja. Boleh? Apa yang awak nak kena type? Pertama, maksud pengawetan. Kedua, 10 kaedah pengawetan, awak type nombor 1, nombor 2, nombor 3 sampai 10. Sebelah awak type pengawetan tu, contoh awak tak pendidihan, awak sempang, awak tulis suhu. Nombor 2, awak tulis penjerukan, sempang, keasidan. Faktor dia. Boleh? Boleh. Buka kat Padlet, type kat Padlet terus je, send. Tapi dekat bahagian nama awak lah, jangan send dekat nama orang lain. So saya anggap awak buat tugasan tu hari ni. Sekejap cikgu boleh tunjuk sekarang ni. Contoh ni. Ni dah Padlet awak ni. 6 rajin. Ni 5 rajin. 6 rajin. Apa? Cikgu nak ambil, nak buat kat siapa Nak buat kat siapa Nak buat kat orang yang tak biasa hantar ni. Okay, klik tambah. Dia akan keluar macam ni kan. So awak selalu ambil gambar, klik gambar untuk upload gambar. Dan awak tulis apa-apa. Dekat tulis ni. Title awak boleh tulis tajuk pengawetan. Dekat bawah tu barulah isi dia. Pengawetan ialah apa bla 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 bla.
kaedah memproses makanan supaya menjadi satu melambatkan atau satu lagi apa tadi? Untuk menghalang atau melambatkan proses hidup mikroorganisme. So tulis pula. Lepas tu bawah dia 10 kaedah pengawetan dan faktor pertumbuhan mikrob yang disingkirkan. Okay, awak pun start. Nombor 1, pendidihan. Terus sempang tepi dia awak tulis suhu. Lepas tu pergi nombor 2. Boleh? Boleh. Yang lain boleh? Nak dengar semua sebut. Lagi. Okey, itu saja hari ni. Dah nak dekat pukul 11 dah. Ada soalan? Cikgu buka game PUBG. Apa dia? Apa dia saja? Yep, apa dia? Dah. Okey, itu saja. Boleh left. Terima kasih. Bye-bye semua. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Terus buat. Waalaikumsalam. Apa?